Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang pada anak murid di sana. Seperti biasa kita akan JCS jom cerita sains So pada kali ini kita akan melihat pada sambungan tajuk yang lepas iaitu berkenaan dengan sambungan daripada tempoh hari iaitu berkenaan dengan asas jirim So ada 3, ingat lagi AMI AMI A atom, M molekul dan I bahan berion ion Okey. So pada kali ini kita sambung lagi daripada 3 yang asas tu tadi kepada jadual berkala unsur moden Jadi bila sebut jadual berkala unsur moden ini ialah merupakan satu carta jadual yang mana semua unsur-unsur yang ditemui disusun mengikut karakter masing-masing yang kamu akan lihat sebentar lagi. Okey, so dalam bab ni juga kita akan yang pertama mencerahkan jadual berkala unsur moden. Kemudian yang kedua yang ialah mendeduksikan prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Jadi nak kata bahawa setiap unsur-unsur yang terdapat itu disusun mengikut satu karakter yang akan dilihat sebentar lagi Okey, seperti biasa sila lihat buku teks bagi mereka yang ada buku teks sila lihat buku teks. Okey, buku teks muka surat 171 jadual berkala unsur moden Jadi semasa di tingkatan 1 anda telah belajar tentang 118 jenis unsur yang disusun di dalam jadual berkala unsur moden. Kini mari kita kaji jadual tersebut yang ditunjukkan dalam rajah 8.4 secara teliti dan kena pasti beberapa ciri penting. Okey, kalau kita lihat dalam gambar rajah ini ada pelbagai warna ada warna kuning iaitu mewakili logam. Jadi semua unsur-unsur yang bersifat logam dia akan diwarnakan kuning dalam jadual ini. Kemudian yang merah tu adalah separuh logam. Bila sebut separuh logam ni dia dalam keadaan cecair lah kebanyakannya ataupun likat cecair. Kemudian yang akhir sekali yang warna biru tu itu ialah bukan logam dan kebanyakannya adalah berbentuk gas Okey, kemudian dalam jadual di atas ni kita dapati bahawa terdapat satu ataupun terdapat kumpulan-kumpulan kalau kita lihat jadual ini yang disusun secara menegak kita lihat H bawah dia Li diikuti dengan Na, K, Rb, Cs So ini disusun secara menegak so itu dinamakan kumpulan ini ialah kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4 seterusnya sampai di hujung sekali iaitu kumpulan 18 so dia ada nama-nama khas dia Kalau kita lihat di atas kumpulan 17 dan 18 17 dinama halogen halogen. Okey, manakala yang ke-18 ke-18 disebut kumpulan 18 dikenali sebagai nama khasnya ialah gas nadir Okey, kalau kita lihat dalam nombor 1 nombor 1 dikenali logam alkali iaitu logam bumi manakala 2 logam alkali bumi 3, 4, 5 dan seterusnya lah. So ini ialah kumpulan So bermaksud yang menegak ni dinama kumpulan. Betul Apa kata mendata pula mendata. So berdata ini kita lihat ada berapa data? Ada 7 So ini dikenali sebagai kalaan. Kala. So kala ada berapa? Ada 7. Kumpulan ada berapa? Kumpulan ada 18. Kala ada 7. Okey. So mari kita lihat daripada satu simbol ni. Kita ambil satu lah. Apa yang infografik lah yang diberitahu dalam jadual berkala ini. Okey, yang pertama kalau kita lihat nombor di atas, kita hanya akan dapat 2 nombor sahaja sama ada atas di bawah
atas, di tengah, atas, di tengah, atas dan sebagainya. Tapi kebanyakannya adalah di atas dan di bawah. Senang je nak ingat. Kalau kata nombor tu berjumlahnya kecil, contoh macam ni, hidrogen memang kecil lah. Kan? Kita lihat bahawa yang ini pun 1, yang ini pun 1. Jadi biasanya yang di bawah tu ialah GAR, G-steam atom relative. Kemudian kita ada namanya, nama unsur tersebut. Dia tulis penuh, tapi dia bin tu tak ada lah kan. Dia tulis nama saja. Okey, kemudian ada simbol dia. Simbol unsur kalau hidrogen tu H lah. Okey. Kemudian ada nombor proton, nombor proton. Okey, so kemudian kita lihat satu persatu lah. Okey. Okey, mari kita ambil contoh yang inilah. Nampak jelas tak? Okey. Tak berapa jelas tak apalah yang kita tahu nombor ini ialah 13, nombor ini ialah 27. Ini ialah aluminium dan simbol kimianya ialah Al. Okey. Jadi daripada data ini kita telah ketahuilah bahawa berapakah bilangan proton okey, dan berapakah bilangan atom kan. Maksudnya maksudnya yang dipaparkan, yang dibuat oleh guru-guru anda semuanya kebanyakannya adalah okey tak apa, kita lihat contoh yang lain okey. Ini dalam buku teks okey, kalau merujuk kepada unsur yang disusun dalam garis mengufuk terdapat 7 kalaan okey, seterusnya, apabila merentasi kala dari kiri ke kanan didapati sifat kimia dan sifat fizik unsur berubah secara beransur-ansur iaitu sifat logam berkurang dan sifat bukan logam bertingkat. 1. 2. Perubahan sifat oksidan daripada oksidan base kepada oksidan logam. 2. 3. Bersifat kemanusiaan. Okey, sifat kekondisian arus elektrik semakin berkurangan. Maksudnya sebelah makin ke bawah kita dapati ia mempunyai sifat-sifat yang berbeza Jadi prinsip susunan atur dalam jadual berkala unsur moden disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nombor proton ditakrif sebagai bilangan proton. Kau ingat tu. Bilangan proton tu ialah jadual jadual tersebut. Okey, kemudian prinsip susunan unsur atom Dalam jadual berkala unsur atom, unsur disebut mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nombor proton ditarifkan sebagai bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus sesuatu atom. Cuba anda kaji semula jadual berkala unsur modern di atas. Okey. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, susunan elektron unsur nanti kita akan masuk dalam bab yang berikutnya. Okey, mari kita lihat buku amali pula. Okey, dalam buku amali kalau kamu lihat bab 8 jadual berkala unsur moden Okey, dia ada 3 subtopik kecil iaitu kumpulan dan kalaan groups dan okey, kumpulan dan kalaan kemudian ada susunan elektron kemudian ada pembentukan ion. Okey, mari kita lihat kumpulan dan kalaan okey, so kalau lihat di sini ia terdiri daripada 1 2 3 4 5 saja di bawah kumpulan dan kalaan. Yang pertama di bawah tajuk ini dia menceritakan bagaimanakah logam akali, kemudian logam akali bumi, kemudian unsur peralihan, kemudian halogen dan gas nadi gas nadi. 1 2 3 4 5. So ada 5 kategori kan. Okey, mari kita lihat. Okey, yang pertama sekali pengkelasan bahan mengikut jenis zarah. Okey, yang ini rasanya boleh buat kot Okey, kalau kita lihat sesuatu yang susunnya begitu rapat, jadi yang itu adalah logam
Kemudian dia dalam bentuk gases, itu adalah gas nadir. Kemudian dalam bentuk unsur lagi, contoh oksigen, itu bahan molekul pula lah. Yang tadi tu atom, yang ini molekul. Maksudnya dia bukan duduk seorang-seorang lah, dia bergabung. Okey, ada unsur dan ada sebatian. Kemudian berion berat sebatian ion yang bercas. Dia mempunyai cas, sama ada cas positif negatif ataupun yang tiada cas, kan. Okey. Okey, yang seterusnya kita lihat, yang ni kita dah bincang itulah. Okey, jalan berkala. Jalan berkala. Okey, cuba kita lihat seminar lalu dulu. Okey, kita lihat ada berapa kumpulan? Ada 18. Ada berapa color? Ada 7 color. Okey, kemudian ada bagaimana apakah info yang terdapat pada satu-satu unsur tersebut. Kan, contoh kalau kita ambil ni Okey, so kalau kita lihat di sini, kita ambil cuprum lah. Ini nama saintifiknya, ini nama penuhnya. Ini ialah nama bahan tersebut. Ini ialah nombor proton bahan tersebut. Jadi senang kata, yang ini 64 ni adalah nombor GC atom relatif. So kalau kita lihat di sini, GC atom relatif adalah lebih besar daripada bilangan proton, kan. Itu hint tu. Mana dalam satu kotak ni, kalau kamu lihat ada dua nombor ataupun satu, kalau kamu lihat ada dua, kamu akan lihat yang kecil tu apa? Yang kecil sudah pasti bilangan proton. Jadi yang besar tu ialah hasil tambah. Bilangan proton ditambah dengan elektron, tak, maksudnya ya dalam pengiraan lah. Okey, tak apa. Nanti kita akan lihat dengan lebih detail lagi. Okey, yang seterusnya jadual berkala merupakan suatu pengkelasan unsur-unsur yang sistematik. Bagaimana unsur-unsur disusun? Sudah pasti dia disusun mengikut bilangan nombor proton. Bagaimana unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia dan bilangan elektron valence dalam jadual berkala? Unsur-unsur disusun dalam kumpulan. Betul. Bagaimana unsur-unsur yang mempunyai bilangan petala elektrik yang sama? Okey, bilangan elektrik yang sama itu ialah kala. Maksudnya kalau kala 2, maknanya semua unsur-unsur itu adalah mempunyai 2 orbit. Okey, yang seterusnya. Okey, satu unsur mempunyai 3 petala elektron dan 5 elektron di petala yang paling luar. 5. Okey, bilangan elektron dan bilangan proton sebenarnya adalah sama, equal. So, kala ada 3, betul kan? Satu unsur mempunyai 3 petala. 3 petala itu maksud 3 kala. Kemudian kumpulan ada 15 di sini. Kumpulan apa? Kumpulan yang terlibat dalam soalan tersebut lah. Bagi negeri yang sudah staff, kan, satu unsur mempunyai 3 petala. Okey, yang seterusnya apa dia Berdasarkan jadual berkala yang diberi, hitungkan bilangan neutron bagi atom fluorine F jika atom itu mempunyai nombor nukleon 19. Okey, jadi apa yang kamu buat ialah nombor nukleon ditolak dengan nombor proton. Okey, dan menghasilkan nombor nukleon. So kita dapat kenal pastilah melalui pengiraan sahaja. Okey, lengkapkan pernyataan berikut. Dalam jadual berkala, unsur dalam jadual berkala disusun mengikut bilangan elektron secara menaik. Kumpulan merujuk kepada jalur mendekat unsur. Terdapat 18 kumpulan unsur dalam jadual berkala. Okey, betul. Tadi kita dah lihat. Unsur dalam kumpulan yang sama punya sifat kimia yang sama. Kala merujuk kepada baris melintang untuk unsur, tetapi terdapat 7 kala dalam jadual berkala. Okey, betul tu. Okey, lengkapkan kumpulan kala 1, nama khusus logam alkali, betul. Logam alkali lah. 2, logam alkali bumi. Okey, betul. 3 hingga 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebih kurang 10 kan. Itu dia kena sebagai unsur peralihan. Kemudian 17 ialah halogen dan 14 ialah gas nadir. Okey, dalam soalan verbal di bawah, ciri-ciri fisika dan kimia unsur berubah apabila merentasi jadual berkala dari kiri ke kanan seperti berikut. Ciri logam semakin berkurang manakala ciri bukan logam
berkurang, bertambah. Sifat ada sifat oksida unsur berubah daripada berakali kepada alkali. Sifat oksida. Sifat kekondensan elektrik semakin berkurang. So itu yang kita lihat lah dalam jadual berkala. Okey, cikgu rasa itu saja untuk pada kali ini, dan cuba lihat semula tugasan-tugasan yang ada dalam JST. Okey, dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.